I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay guys, sebelum tu aku nak minta maaf pasal game week kelima aku tak ada buat deadline. Okay, kemudian aku tak buat video. Okay, maaf, ada family matter yang aku kena settle. Okay guys, berbalik dengan cerita hari ni. Okay, video hari ni minta maaf banyak-banyak. Aku buat pagi macam ni. So ini kesempatan yang ada rasa untuk aku buat. Sebelum aku nak start video ni tadi, aku dah tengok beberapa info mengenai prediction. Captain. Aku dah tengok beberapa laman web. By the way, thank you pada korang yang dah subscribe channel aku, dan thank you juga pada korang yang dah tengok video aku. Kita masuk ke game week ke-6 minggu ni, dan game week ke-5 kita dah habis pagi semalam. Pertemuan antara Leicester dengan Man U. Sudah dengan 1-0 Man U menang. Kalau ikutkan kita terus dia lah. Kalau ikutkan ini point aku minggu ni 85. Keseluruhan aku meletakkan kapten aku Haaland. Akhirnya ada hat-trick kapten aku menjadi minggu ni setelah 4 minggu. Aku rasa 4 minggu point yang tak berapa nak cantik, dan minggu ni pada aku boleh kata nice lah, 85. Daripada 220 dalam Al-Six rank, dalam Al-Six, aku naik kepada 135. Dan kalau korang tengok overall kat sini pun, dari 3 juta aku naik 2 juta. Nice lah pada aku. Benda ni kita akan cuba sentiasa dapatkan yang terbaik. Ini untuk point, dan aku akan cerita pasal aku punya player aku untuk besok hari ni lah. Deadline hari ni, deadline game week ke-6. Dalam pukul 6 rasanya. 6 tak salah aku confirm kan. Sorry ya, dah pagi-pagi macam ni, macam agak lemau sikit. Dalam pukul 6 lebih kurang. Jadi kita tunggu untuk game week ke-6 ni. InsyaAllah kalau tak dapat aku on macam biasa. Guys, ini point aku dah cerita. Kita masuk ke player prediction aku, result. Last minggu lepas, bukan minggu lepas, game week ke-5, dia bermula dekat tengah-tengah minggu. Jadi ada beberapa perkara rasa aku perlu settlekan, jadi aku tak sempat nak buat video, tak sempat nak buat deadline. Tapi macam biasa aku akan up juga dalam Facebook. Macam biasa juga aku up 6 player. Tapi kalau ikutkan, kita tengok mana player yang terbaik. Pada aku untuk game week ke-5 tak ada player yang cantik pada prediction aku. Aku meletakkan Alexander Arnold. Aku meletakkan Gundogan. Kulusevski, Fernandes, Rodrigo, Jimenez. Aku boleh kata point yang agak aku tak pernah dapat ke-6 ni tak menjadi terus semua. Kalau katanya aku, ini point yang tak menjadi. Ada 90 minit main, lebih 60 minit pun ada main. Ada yang macam Rodrigo sendiri pun injured, main minit ke 31. Dapat 1 point kat sini. Tak silap aku injured. So minggu ni ramai akan keluarkan Rodrigo. Aku rasa ramai akan keluar. Termasuklah aku juga. Mungkin aku keluarkan Rodrigo. Dalam kebanyakan dalam tim ni, hanya Gundogan dengan Rodrigo saja aku ada. Yang lain tu tak ada. Gundogan macam biasa, main 90 minit. Kemenangan yang 6-0 dengan NFO, Nottingham Forest. Tapi tak ada apa-apa yang menarik pada Gundogan. Ada clean sheet kat situ, jadi situ 3 saja. Untuk Alexander Arnold, kalau kau tanya aku, lebih daripada tu sebenarnya aku harapkan daripada dia sebenarnya. Walaupun aku tak ada sendiri Alexander Arnold tu, tapi aku mengharapkan
game tu akan mudah pada Liverpool, tapi aku rasa berbeza. Okay, memang beza. Nampak yang tahun ni Newcastle agak bersungguh-sungguh untuk memberi saingan pada tim-tim lain. Okay, itu untuk Lozano. Untuk Kulusevski pula, ke game tu sendiri, bertemu West Ham main dekat away, dan kalau kau tanya aku tak expect pun yang Spurs akan menang menang yang terlalu orang kata mudah sebenarnya. Kalau ikutkan aku target dalam 2-1 lebih kurang, tapi akhirnya keputusan satu sama. Untuk Jimenez, salah satu player yang aku letak extra kat sini. Kalau ikutkan lebih sebenarnya aku minta daripada Jimenez ni sebenarnya. Sebab kalau ikutkan perlawanan bertemu dengan Bournemouth tu, pada aku agak mudah. Setelah Bournemouth kalah dengan Liverpool 9-0 tu, aku nampak yang akan sedikit peluang untuk Wolves untuk menang. Tapi kau tengok jauh bezanya, 90 minit tak ada apa-apa yang aku nampak pada pada Jimenez. Tapi dari segi statistik agak tinggi Mamat ni sebenarnya. 5-2 on target, agak tinggi. Okay guys, ini player yang aku prediction minggu lepas, dan ke 6-6 nya semua tak menjadi. Okay, jadi kita terus kepada game week ke-6, dan ini antara player-player prediction aku minggu ni, antaranya lah. Tapi sebelum tu aku mulakan, sebelum aku nak mulakan ni, aku rasa antara game-game yang seronok untuk game week ke-5 lah. Okay, pada aku dalam game week dalam game week ke-5, okay, game week ke-5 betul. Dalam kalau tanya aku minggu lepas ada beberapa game yang aku rasa nak tengok, okay, yang aku rasa perlu ambil kira. Antaranya kalau kau tanya aku, antara aku tak ingat yang mana, tapi kalau tanya aku, keputusan secara keseluruhan aku boleh katakan perlawanan yang aku rasa sepatutnya menang macam Wolves dengan Bournemouth. Wolves seri game tu, sebab aku jangkakan akan ada kemenangan untuk Wolves, tapi jauh sebenarnya. Kalau kau tanya, jauh meleset. Okay, jauh meleset, sebab tak ada lagi apa-apa kemenangan daripada Wolves. Kalau ikutkan ada seri 3 dan kekalahan 2, aku rasa agak rugi di situ sebenarnya. Okay. Kemudian untuk Liverpool dengan Newcastle, yang aku jangkakan akan game tu seronok. Yes, betul. Kalau tanya aku memang seronok game tu. Sebab kalau tanya aku, ada Newcastle leading masa game tu. Okay, leading 1-0. Cuma yang agak seronok adalah cara macam mana Liverpool nak cuba menang dalam game tu. Dan ada keputusan yang di akhir orang kata ada keputusan yang extra time, dan aku rasa ramai juga yang mempertikaikan juga. Dan kalau kau tanya aku, aku sendiri, aku tak mempertikaikan benda ni. Okay, sebab benda ni kita nampak dalam game tu Newcastle agak melengah-lengahkan perlawanan, dan itu sebagai extra sebenarnya. Extra pada aku itu ada sebagai extra, bukan pada aku pilihan referee tu agak bijak sebenarnya pada aku. Dia tahu game tu nampak yang Newcastle agak melengah-lengahkan perlawanan, dan game tu agak seronok bila tengok macam mana satu tim yang agak besar cuba nak menang juga dalam game tu walaupun tinggal 1-0. Aku boleh kata Newcastle agak dari segi stamina aku lebih katakan gila pada aku, gila memang betul. Sebab banyak attack yang Liverpool cuba buat untuk dapatkan kemenangan ni sebenarnya. Okay, itu untuk game Liverpool dengan Newcastle. Dan perlawanan selain daripada tu yang aku boleh kata dalam game ni adalah pertemuan yang aku boleh katakan meleset juga pada aku. Perlawanan antara Southampton dengan Chelsea, yang sepatutnya aku berfikir Chelsea akan menang dalam game tu. Okay, kalau ikutkan 2 minggu kalau ikutkan Chelsea, okay, kalau tanya aku 3 minggu kena kad merah. Okay, 2 minggu juga 2 game kalah. Okay,
Kalau ikutkan pertemuan antara Leeds United dengan Chelsea sebelum ni, kemenangan Leeds 3-0, dan kemudian nampak sedikit keseronokan untuk fan Chelsea yang ada kemenangan dengan Leicester 2-1, dan sekali lagi Chelsea tercedok. Okey, aku rasa yelah, kita nampak Auba pun dah masuk Chelsea, jadi mungkin ada sedikit perubahan kat sini. Okey, dalam banyak-banyak game ni aku rasa aku lebih suka tengok Liverpool dengan Newcastle lah sebenarnya. Okey, game tu yang agak seronok. Okey, dan aku rasa kalau kau nak tengok highlight, game ni patut tengok. Okey, wajib tengok. Okey, ini antara game-game yang aku rasa seronok untuk minggu kelima. Dan minggu ni ada lagi perlawanan macam biasa, cuma perlawanan yang agak singkat. Okey, perlawanan yang agak bukan singkat, padat. Okey, sebab kita bertemu Rabu dan pagi semalam ada satu perlawanan, okey, antara Man U dengan Leicester dengan Man U. Okey, dan terus diorang ke game ke-6, game week ke-6 minggu ni. Kalau ikutkan first game minggu ni, hari ni okey, 7.30 lebih kurang, Everton dengan Liverpool. Okey, perlawanan yang aku rasa rival lah pada aku. Jiran kan. Okey, Everton dengan Liverpool ni, ini antara perlawanan yang aku rasa seronok nak tengok. Okey, seronok nak tengok. Everton yang sendiri tak ada lagi kemenangan, ada seri 3, ada kekalahan 2. Liverpool sendiri tengah mencari rentak dalam game ni. Okey, abaikan pasal video. Okey, pasal kamera aku memang problem 2-3 hari ni. Tak apa, kita abaikan. Okey, yep. Okey, kita abaikan pasal kamera aku. Okey, kalau tunggu nak betulkan kamera agak lama. Okey, pada aku. Okey, Liverpool sendiri, okey, kalau ikutkan berkedudukan nombor 6 setelah kemenangan dengan Newcastle tu, ada 2 kemenangan, ada 2 seri dan ada 1 kalah. Ini antara tim yang agak aku rasa tengah mencari rentak juga, agak jauh juga sebenarnya. Yelah, kalau ikutkan walaupun awal, tapi dari segi rentak pada awal musim sepatutnya lebih daripada tu, kalau pada setiap tim. Sebab aku boleh nampak kat sini Arsenal, Man City yang tengah berusaha duduk dalam kedudukan yang atas. Aku rasa mudah untuk diorang kalau kekal dengan performance yang ada. Okey, itu untuk Liverpool dengan Everton minggu ni. Dan kemudian game selain daripada tu, 2 game lagi aku rasa dalam ni yang sepatutnya kita nak tengok antara okey, aku lebih suka nak tengok Nottingham Forest dengan Bournemouth. Okey, kedua-dua ni adalah tim yang terlibat dengan championship. Okey, championship Liga nombor 2 dalam England. Aku rasa ini antara perlawanan yang aku rasa nak tengok juga. Okey, Nottingham Forest sendiri dah kalah 6-0 dengan Man City. Kemudian Bournemouth pula ada kalah dengan Liverpool 9-0. Kedua-dua tim ni adalah berada dalam kedudukan yang rasa nak kata selamat tak, nak kata tak selamat, sebab kita masih lagi dalam game week kelima. Kita tak nampak lagi sebenarnya sejauh mana diorang ni boleh pergi. Okey, kedua-dua tim ni boleh pergi. Tapi dari segi pertemuan antara berdua ni, aku rasa ini antara seronok pada aku nak tengok. Okey, kemudian game seterusnya yang aku rasa nak tengok sangat, okey, adalah perlawanan antara Man U dengan Arsenal. Okey, ini antara tim yang rasa kedua-dua tim adalah pada aku tim yang aku expect lebih sebenarnya. Okey, dalam musim ni Arsenal okey berada dalam kedudukan yang agak bagus. Okey, pada awal musim ni, okey, game week kelima sampai game week pertama sampai game week kelima ni masih lagi tak ada kekalahan apa-apa, dan pertemuan dia bertemu Man U bermain dekat Old Trafford tak silap aku. Okey, bermain kat Old Trafford. Okey, confirm kat Old Trafford. Okey, kedudukan Man U sendiri nombor 5. Okey, dan dari segi pertemuan 5 yang ada, game week 5 game yang ada ni, ada 2 kekalahan, ada 3 kemenangan. Jadi Man U sendiri kalau kau tanya aku seperti Liverpool juga, masih mencari rentak. Tapi
dalam kemasukan player-player yang aku rasa nampak agak bagus daripada Ten Hag, aku rasa mungkin ini adalah nota, orang kata bukan nota lah, okey, titik permulaan untuk Man U. Sama ada mereka boleh tak bersaing dengan tim-tim yang ada sekarang macam Arsenal, Man City, Spurs, Liverpool ke Chelsea. Okey, aku rasa boleh kata ini game antara yang paling best. Okey, itu 3 tim game yang aku rasa patut tengok jugalah. Okey, kemudian kalau nak cerita pun boleh kata banyak jugalah sebenarnya. Okey, antara Spurs dengan Fulham pada aku agak seronok juga nak tengok, sebab aku nak tengok sejauh mana Fulham boleh sejauh mana Spurs boleh pergi. Okey, dan sejauh mana Mitrovic boleh kekal ke performance yang ada. Okey, itu Sun sendiri pun tak ada lagi gol. Aku rasa agak kecewa. Kalau kita selaku game week ke-4 nampak kekecewaan sedikit dekat Sun, sebab dia dikeluarkan. Nak kata apa tak, tapi mungkin dia marah dengan, kalau korang tengok dalam gitu, aku rasa dia sendiri pun marah dengan diri dia sendiri disebabkan sendiri tak perform. Okay, Chelsea dengan West Ham pun pada aku agak seronok. Okay, Chelsea kalah dengan Southampton game week ke-5 tu. Okay, dan West Ham pula seri dengan Spurs. Okay, ini pun aku rasa agak seronok juga sebab West Ham sendiri tak ada lagi West Ham sendiri ada satu kemenangan pun tengah mencari rentak. Okay guys, aku rasa itu saja kot. Yang lain-lain tu aku rasa kalau dicerita panjang pula cerita dia. Okay, sekarang ni kita berbalik pada prediction player aku. Antaranya yang pertama adalah Malaysia. Pertemuan dengan Arsenal yang aku rasa boleh dikatakan dari segi pertemuan antara dua tim ni agak pada aku agak balance. Okey, tak. Agak boleh katakan dalam 5 pertemuan yang ada, aku boleh katakan Arsenal lebih mendalui daripada itu. Okey. Dan last kemenangan Manchester United pun sendiri dengan Arsenal pada tahun 2021, itu pun 3 bulan 12 2021, aku rasa season lepas punya game. Dan ini antara pertemuan yang aku rasa agak seronok nak tengok. Dan boleh kata fan Man U aku rasa banyak teruja dengan player-player yang masuk macam Malaysia, Casemiro, kemudian kita ada Antonio, kemudian kita ada siapa lagi aku rasa dalam tu yang boleh katakan, satu lagi Martinez, aku rasa yang menampakkan sedikit perubahan yang dibuat. Dan kalau ikutkan game yang ada selepas kemenangan dengan Liverpool tu, kita boleh nampak yang Man U banyak buat perubahan. Antaranya kalau aku nampak kat sini 2 perkara lah aku nampak kat sini. 3 perkara lah. Okay. Pertama adalah dengan tidak memasukkan player-player tertentu. Okay, 2 perkara sajalah. Okay. Player-player tertentu antaranya Ronaldo dengan Maguire tak nampak dalam first E. Okay. Kedua, yang aku boleh nampak adalah penggunaan player-player yang ada di bahagian depan, iaitu Bruno, Sancho dengan Rashford. Pada aku ketiga-tiga ni masih lagi baru, tapi aku boleh katakan bila ada kemasukan daripada Antonio tu, mungkin akan nampak persaingan sedikit di bahagian depan. Boleh korang tengok nanti. Dan Malaysia untuk minggu ni aku letak dalam bahagian aku, dalam bahagian prediction ni. Sebenarnya Malaysia ni dalam tim aku. 2 game yang ada, menang 1-0, boleh katakan bagus lah sebab ada clean sheet kat situ. Kalau korang tengok dari segi statistik, aku rasa tak beberapa nak memberangsangkan pada aku, tapi dari segi clean sheet yang ada, aku rasa agak mudah untuk dapatkan poin yang orang kata poin clean sheet 6 dah tentu confirm. 2 minit 90 minit main 1 clean sheet kat situ, ada 4 poin. Aku rasa tak ada masalah untuk menggunakan Malaysia. Dan pertemuan dengan Arsenal ni boleh katakan macam aku cakap tadi lah, titik permulaan untuk diorang, sama ada pada Man U, sama ada sejauh mana Man U boleh pergi untuk bertemu dengan tim-tim yang agak orang kata agak bagus. Antaranya Arsenal lah. Dan pertemuan next game untuk Man U ialah pertemuan Crystal Palace Leeds United dengan
Leeds okay, Leeds dengan Man City. Okay, dan awak rasa boleh pakailah 2-3 minggu untuk Malaysia ni. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin ada player lain yang boleh pakai. Antaranya Sancho dan Rashford pada aku agak bagus juga. Cuma Anthony tu aku rasa kita kena tunggu. Okay, tak nampak proven lagi. Ini first player. Okay, player yang kedua yang aku ada kat sini adalah Neves. Pada awal musim aku mengatakan ini adalah tim yang agak akan bersaing dengan tim-tim yang ada. Okay, tapi agak berbeza sedikit. Pertemuan minggu ni bertemu Southampton. Kalau ikutkan kalau ikutkan pertemuan bertemu Southampton minggu ni adalah pertemuan betul lah tu. Southampton main dekat home. Lebih aku boleh katakan advantage pada Wolf. Dan macam minggu lepas aku boleh katakan pertemuan dia sepatutnya Bournemouth tu akan menampakkan kelebihan sedikit pada Wolf, tapi berbeza setelah keputusan yang ada 0-0 kat situ. Aku nampak untuk kali ni aku meletakkan Neves, dan berbanding dengan game week ke 5 tu aku letakkan Jimenez, dan kali ni aku letakkan Neves. Dari segi shoot tak berapa nak cantik, 1-0 lebih 0.2 expect goal, kipas pun tak ada kat situ. Itu pertemuan bertemu dengan Bournemouth lah. Tapi secara overall aku boleh katakan ini adalah player yang boleh dikira sebagai extra jugalah sekiranya kalau korang bawa masuk. Untuk Neves. Dan pertemuan untuk next game pada aku agak tak mudah sebenarnya untuk Wolves selepas ni, iaitu bertemu Leicester, Man City, lepas tu West Ham. Pertemuan Liverpool dengan Man City pada aku agak tidak menarik sebenarnya. Ini player yang kedua. Dan player ketiga aku kat sini adalah Trossard. Ramai meletakkan Gross. Aku rasa ramai meletakkan Gross. Dalam pertemuan sebab Gross banyak lebih kepada attack, dan Trossard sebenarnya lebih banyak kepada assist. Tapi aku nampak memang ni akan berbeza sedikit minggu ni. Bertemu dengan Leicester, bermain dekat home. Yes, aku tak nafikan ini antara tim yang aku rasa agak terkejut, bukan terkejut lah sebenarnya, tim yang agak dalam level yang performance agak balance padaku, stable. Season lepas pun ada juga dia buat macam ni, dan season tak salah aku season 2 season juga kot. Brighton ni berada dalam kedudukan yang agak bagus pada awal-awal musim. Dari segi game week yang ada ni, aku boleh katakan 5 perlawanan yang ada ni, 3 kemenangan dan 1 menang dan 1 seri. 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan kat sini. Dan aku rasa agak bagus sebenarnya Brighton ni. Last pertemuan bertemu Fulham, aku nak katakan tak best game tu, tak sebenarnya pada aku, sebab dari segi advantage aku boleh katakan Fulham punya game lah. Dan 90 minit permainan yang ada, dari segi statistik aku boleh katakan Mamat ni pun agak bagus. Dari segi shoot, dari segi on target dia pun agak sharp juga. Ini antara player. Dan kalau kau tanya aku untuk pertemuan akan datang, game-game yang akan datang pun pada aku agak mudah untuk Brighton bertemu dengan Leicester minggu ni. Main dekat home. Bertemu dengan Bournemouth dan Crystal Palace pula bertemu dengan Brighton dekat home. Brighton pada aku agak memberi advantage juga pada sebenarnya untuk Brighton. Dan akhir sekali dia akan bertemu Liverpool lah untuk yang first game. Aku boleh katakan ini game yang Liverpool tu agak seronok juga, sebab Brighton akan bertemu dengan Liverpool dekat Liverpool punya tempat lah. Itu untuk Trossard. Dan player seterusnya adalah Almiron. Ini sebenarnya player yang aku rasa nak tengok sangat sebenarnya. Kita ada Fraser, kita ada Isaac, kita ada Wilson, kita ada siapa lagi, Jolinton. Tapi aku rasa nak tengok sedikit Mamat ni untuk minggu ni. Sebab mungkin disebabkan dari segi gameplay yang ada pada dia, aku rasa ini antara player yang aku rasa nak letak minggu ni. Dari segi kipas, statistik, korang nampak tak ada apa. Mungkin disebabkan kekalahan dengan Liverpool menampakkan sedikit
bermasalahan dekat statistik. Okey. Tapi aku nak tengok game bertemu dengan Crystal Palace minggu ni. Okey. Bertemu dengan Crystal Palace dekat home, dari segi game week akan datang pun pada aku agak-agak okey juga berbanding. Okey, mungkin letak sebelum kalau tanya aku ramai yang letakkan terpia. Tapi kita pusing sikit. Okey, pusing sikit dalam game-game yang bertemu macam ni. Dan dari segi aku tak nafikan yang Newcastle akan ada permasalahan daripada awal-awal game week FPL minggu EPL 22-23 ni. Kita menampakkan yang Newcastle sendiri ada permasalahan sedikit di bahagian hadapan, dan aku rasa ini akan menampakkan sedikit peluang kurang untuk sama ada nak memilih player-player attacking untuk Newcastle. Isaac tu pada aku agak seronok juga nama tu. Tapi untuk minggu ni aku letakkan Almiron sebagai aku punya player prediction aku. Okey. Okey, kita masuk player yang ke-5. Player kat 5 kat sini adalah Alvarez. Okey. Guys, okey, kenapa aku tak letak Haaland? Kenapa aku tak letakkan player KDB ke apa? Tapi okey. Ini mungkin disebabkan, kalau tanya aku lah, mungkin disebabkan competition lain pada aku. Okey, untuk game week ke-6 ni, okey, kita nampak yang akan bermain kat sini akan nampak yang Man City akan terlibat dengan Aston Villa punya game, dan Man City sendiri akan berkunjung ke tempat Aston Villa. Okey, tapi untuk Pep mungkin dia akan berfikir ke arah lain, okey, pada aku, iaitu Champions League. Okey, Mamat ni memang Pep memang betul-betul teruja sebenarnya. Aku rasa musim ni nampak keterujaan Pep untuk buat sesuatu dalam Champions League untuk Man City. Jadi aku rasa ini adalah player yang agak sesuai juga untuk minggu ni. Okey, Alvarez. Okey, mungkin tak main penuh pada aku. Pada pendapat aku lah, mungkin tak main penuh. Mungkin Haaland sendiri pun tak bermain penuh. Okey, mungkin Pep akan cuba buat rotation minggu ni. Jadi kita akan tunggu juga sebenarnya. Dari segi pertemuan bertemu dengan Nottingham Forest agak susah pula aku nak sebut. Okey, dari segi pertemuan Nottingham Forest, okey, bermain dekat Etihad sendiri. Haaland berada di hadapan dan Alvarez sendiri berada di belakang Haaland. Agak seronok juga sebenarnya game tu, sebab kita boleh nampak yang macam mana player yang agak tinggi berada di hadapan player yang agak rendah. Okey, yang ini yang kita boleh tengok dalam Google dan boleh kita tengok dalam game Nottingham Forest. Okey, NFO lah, senang aku nak sebut. Okey, kita dalam siapa yang tengok game tu akan nampak ya macam mana kedua-dua player ni cuba bersaing untuk menjadikan gol. Okey, kalau aku tanya aku seronok game tu. Okey, bertemu dengan NFO tu. Okey, dari segi shoot guys, tinggi guys, terus terang aku cakap 5-3 on target, 0.94 expect goal, 2 kipas dan 0.4 expect assist. Pada aku agak tinggi. Bertemu dengan Aston Villa minggu ni, dan kemudian next game kita akan nampak dia bertemu Tottenham Forest. Okey, Tottenham Hotspur. Aku banyak tersasul pagi ni. Okey, TOT. Okey, Spurs. Okey, atau Spurs. Okey, kemudian bertemu dengan Wolves away, kemudian bertemu Man U. Okey, aku rasa line-line warna-warna yang ada pada FDR sendiri menampakkan cantik sebenarnya pertemuan-pertemuan Man City selepas ni. Okey, aku nampak yang line merah hanya pada Liverpool punya game je. Okey, tapi untuk Spurs dengan Man U tu nampak ada sedikit kuning kat situ. Mungkin kalau kau tanya aku, ini adalah rekod lama. Mungkin kalau kau tanya, tapi aku tak menampakkan ini rekod lama, sebab mungkin warna-warna yang ditetapkan ni adalah warna-warna yang menampakkan performance dalam beberapa minggu game ni. Itu yang aku nampak lah. Okey, selain Haaland, inilah player yang rasa boleh dibawa masuk untuk minggu ni. Okey, korang boleh fikir-fikir. Mungkin kalau tanya aku, mungkin pendapat aku berbeza dengan korang. Dan
ini sebagai prediction saja, dan sama ada kena tak kena bukan nak kata, sebab macam aku cakap sebelum ni lah, kita punya info dengan EPL terlalu jauh. Kita punya info yang ada sekarang ni banyak pada internet, banyak pada, macam aku ada juga global WhatsApp, okey, dengan FFH, okey, Fantasy Football Hub, ada juga satu group. Okey, aku banyak ambil juga banyak juga ambil info dekat situ dan berkongsi pendapat dengan kawan global dekat dalam ni, okay, dalam Fantasy Football Hub. Okay, agak membantu juga sebenarnya. Lagi-lagi kalau kau tanya aku, untuk first game week pertama sampai ke 4 sendiri, aku agak terkial-kial mencari captain yang terbaik. Okay, dan kalau kau tanya aku, tak kena langsung dalam game pertama sampai game 4, dan game week kelima aku meletakkan Haaland terus menjadi. Okay, itu pun aku bertanya. Okay, yelah, ini sebagai, bukan nak katakan diorang tu bagus, tapi tu aku cakap info yang ada pada diorang tu agak rapat, agak dekat. Okay, iaitu yang aku boleh bagi sedikit info pada korang. Okay, kemudian player yang ke-6 dalam ni adalah player yang extra pada aku, dan ini adalah aku boleh katakan player yang boleh pakai lah untuk first game minggu ni. Okay, game week minggu ni, game week ke-6 ni, iaitu Solake. Okay, sebutannya Solanke. Solake. Okay, Solake kot sebutannya. Kalau KEY kan. Okay, Solanke. Bermain dengan untuk Bournemouth, okay, dalam game ni. Dan aku boleh kata pada awal-awal video ni sendiri aku dah cakap, ini antara pertemuan yang agak seronok sebenarnya, iaitu pertemuan Championship season lepas antara Nottingham Forest dengan Bournemouth. Okay, kedua-dua ni sebenarnya bersaing dengan untuk Championship season lepas. Okay, dan dari segi pertemuan kedua-dua tim ni, aku boleh katakan Bournemouth agak bagus sebenarnya pertemuan berdua ni. Kita start 2020 lah. Okay, 2020 Bournemouth sendiri menang 2-0. Kemudian ada game seri, kemudian Bournemouth menang 2-1, dan akhir sekali Bournemouth tahun 4-5, okay, Bournemouth menang dengan Nottingham Forest 1-0. Dan aku nampak Solake ni agak menjadi main asset padaku minggu ni. Okay, dan pertemuan yang menentukan ni untuk game week ke-6, dan kita boleh nampak game week ke-7 bertemu Brighton, Newcastle, Brentford. Okay, aku tak boleh nak katakan ini adalah player yang boleh kau bawa 2-3 minggu. Terus terang aku cakap, kalau nak kata 2-3 minggu dan kau rasa boleh pakai dalam untuk tim-tim yang besar, terus terang aku cakap Mitrovic lagi bagus kot daripada Solanke ni. Ini adalah boleh katakan prediction untuk game week ke-6, okay, yang aku nampak untuk player ni. Dari segi statistik boleh nampak shoot yang agak bagus juga, 2-2. Okay, ada 0.22 expect goal, 0 key pass, dan 0.0 expect assist lah. Okay, 90 minit main, tapi dari segi, okay, aku tak pasti total point tu betul 3 tak, sebab aku kena confirm kan. Okay, nanti kan kalau salah, masalah pula pada korang kan. Okay, so okay, aku betulkan sini. Okay, iaitu kalau ikutkan pada total point kat sini adalah 5. Okay, abaikan yang 3 tu. Okay, tapi ini adalah player yang aku rasa nak letakkan sebagai extra dalam prediction minggu ni. Dan pertemuan yang macam aku cakap awal-awal tadi, okay, pertemuan antara Nottingham Forest dengan Bournemouth pada aku perlawanan antara championship season lepas lah. Okay, aku nampak Solanke akan menjadi minggu ni. Okay guys, aku rasa itu saja untuk prediction player. Okay, 6 player. Dan untuk minggu ni, main topik yang aku nak bercerita minggu ni adalah sejauh mana player-player yang terlibat dengan Champion League dan terlibat dengan competition lain ni akan korang letak dalam tim korang. Antaranya yang aku boleh nampak adalah rotation yang ada daripada Pep sendiri, iaitu Man City.
adakah korang nampak yang Man City sendiri akan menggunakan player-player yang ada sekarang, iaitu KDB, menggunakan Haaland sepenuhnya dalam game EPL? Kalau kau tanya aku, tak. Aku tak nampak yang Pep akan menggunakan sepenuhnya player-player yang ada. Sebab aku jangka yang Pep akan buat rotation yang agak berbeza sedikit minggu ni. Okay, berbeza sedikit minggu ni. Jadi kita tak boleh nak berhati-hati. Kalau berhati-hati macam mana pun, tetap kalau nak Pep buat jugalah. Selain daripada tu, yang aku boleh kata adalah player-player yang terlibat dengan Champions League. Antaranya lah Arsenal. Okay, Arsenal lah. Okay, Arsenal juga terlibat dengan Europa League. Okay, tak silap aku 19-9. Kemudian kita boleh nampak Man City terlibat dengan Champions League dalam 17-9. Kemudian kita boleh nampak Spurs terlibat dengan Champions League, bertemu dengan Olympique di Marseille. Okay, Marseille. Okay, 18-9. Dan beberapa tim lain. Okay, tu aku cakap sejauh mana korang nak pegang player-player yang terlibat dengan Champions League, terlibat dengan competition lain. Mungkin kalau tanya aku, untuk Pep, untuk Man City mungkin tak ada masalah, sebab main player dia dengan first team dengan second team pun dah aku boleh katakan kedua-dua team tu agak bagus. Okay, macam mana pula dengan player-player tim-tim lain macam Arsenal, Liverpool, okay, Man U, yang memang perlu menggunakan player-player yang ada untuk bersaing dengan competition lain. Jadi guys, aku rasa boleh berfikir. Okay, mungkin kalau kau tanya aku, penggunaan player Man City, aku boleh katakan minimum sekurang-kurangnya pada aku lah, sekurang-kurangnya 2 player cukup. Jangan cuba-cuba nak try 3. Tapi aku cakap tim aku sendiri pun aku ada 3 player Man City. Mungkin boleh juga korang guna 3 tu sekiranya kalau player tu kurang terlibat dengan 90 minit game EPL sebelum ni. Mungkin berbeza sikit. Itu 2 andaian yang aku boleh buat lah untuk player Man City. Korang boleh minggu ni menggunakan player yang kurang bermain sebelum ni, okay? Ataupun mengurangkan penggunaan player-player Man City. Sebelum ni buat 3, mungkin korang boleh kurangkan 2. Okay, macam aku ada Cancelo dengan Gundogan dengan Haaland, mungkin aku keluarkan Gundogan. Aku kalau nak keluarkan Cancelo, aku rugi sebab Mamat tu boleh buat gol. Okay, macam mana pula player-player yang lain macam Liverpool, Arsenal, Martinelli aku dalam tim aku ada Jesus. Kedua-dua tu pun Arteta akan guna juga. Okay, aku ada Salah, aku ada tapi untuk Salah ni agak aku berkira sedikit lah. Minggu ni dia akan bertemu dengan Everton. Okay, mungkin kalau kau tanya aku, mungkin aku akan kekal lah. Tapi aku ada 2 free transfer. Tak apa, kita deadline benda ni dekat deadline nanti. Kalau cerita panjang benda ni kan agak kalau aku cerita sekarang agak panjang lah sebenarnya. Okay, okay guys, macam aku cakap tadi, okay, sejauh mana tim korang nak memilih player yang terlibat dengan competition tu, jadi kena berhati-hati. Okay, game yang agak rapat, competition yang agak rapat pada aku, mungkin ada sedikit perubahan dari manager-manager masing-masing. Okay guys, itu saja untuk malam ni, pagi ni, okay, awal pagi ni. Ini kesempatan yang aku dapat buat. So kita jumpa dalam deadline hari ni dalam pukul 5 insyaAllah. By the way, thank you sebab dah subscribe channel aku. By the way, thank you juga pada korang dah tengok video aku. By the way, thank you juga sebab dah komen dalam channel aku, dalam Facebook. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa deadline minggu ni, hari ni. Okay, Assalamualaikum. Aku Amy bro, bye.